Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Ruang Bicara. Kita bicara mengenai usahawan belia persada antarabangsa. Dua tetamu yang bersama saya di studio. Yang berbagai Datuk Sharifuddin Musa yang di-Ketua Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Kuala Lumpur dan juga Encik Hashim Saleh, Pengerusi Perdagangan Antarabangsa Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Kuala Lumpur. Apa tugasan pengerusi perdagangan antarabangsa ni? Apa Encik Hashim? Saya terlupa nak tanya tadi. Ada wujudkan ni benda ni, mungkin lihat perdagangan tu agak besar. Mungkin Encik Hashim boleh jelaskan itu. Okey, apa yang saya sebenarnya dia telah dipertanggungjawabkan sebelum ni sebagai pengurusi keahlian. Tetapi disebabkan orang kata apa ni, perdagangan antarabangsa ni melibatkan kita perlu seorang yang mempunyai karakter atau PR yang boleh berhubung dengan mesra dengan negara-negara antarabangsa kan. Jadi Datuk Sharifuddin pun telah memberi tugas dan tanggungjawab kepada saya. Jadi di samping itu bukan saya seorang yang melakukan tugas tersebut, sebab kita dibarisi oleh ahli jawatan kuasa yang begitu mantap untuk membantu supaya perjuangan kita ni boleh mencapai ke tahap yang kita hajati. Jadi di sini sebenarnya Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Kuala Lumpur telah pun dilantik sebagai Asia Pacific Agriculture Forum pada tahun lepas. Jadi seperti yang kita tahu, kita pun menjadi international partner untuk Agreg and Food Korea ini. Jadi Datuk Sharifuddin dan saya setiap tahun akan menghadiri mesyuarat tersebut. Jadi di dalam forum tersebut kita ada jaringan daripada negara ASEAN, contohnya daripada Australia, daripada Hong Kong, daripada India dan daripada Pakistan. Okey. Jadi ini dengan jaringan ini kita akan gunakan untuk kita berhubung masuk di sini jika ada event ataupun expo di negara tersebut, kita akan menyertai di masa akan datang, bukan saja di Korea. Inilah kita punya target untuk masa depan. Bagaimana keberkesanan kalau kita adakan kongres usahawan, kita adakan kunjungan hormat, lawatan dan sebagainya, nak beri kesan kepada soal membentuk usahawan tu agar lebih mempunyai jati diri yang tinggi. Okey, di sini saya nak tekankan bahawa Dewan Perniagaan Malaysia Kuala Lumpur membuka satu gateway ataupun platform untuk usahawan mempromosikan produk di luar negara. Jadi apa yang kita buat tahun ni dan tahun lepas, kita fokus kepada Korea sebab hubungan itu rapat sekali dengan Kementerian Pertanian, Makanan dan luar bandar dia. Jadi ini disebabkan hubungan ini, kita membuka peluang untuk usahawan mempromosikan produk di Korea. Sebab bagi sini saya nampak ada dua kekuatan untuk usahawan Malaysia mempromosikan produk di Korea. Yang pertama sekali mata wang dia. Sebab jika kita tengok mata wang dia besar daripada kita. Jadi contohnya kalau produk kita di sini kita jual RM10, dekat sana mungkin 2 atau 3 kali ganda. Itu satu. Yang kedua adalah dari segi pasaran. Sebab tahun ini kita ada beberapa usahawan yang bersetuju untuk memasarkan keropok lekor di sana. Maksudnya kita akan goreng keropok lekor di Jinju itu sendiri. Jadi kemungkinan kita lihat ini Kenapa adalah pilih keropok lekor? Pasal yang dipetua daripada Terengganu ke masalah apa? Tak, sebenarnya usahawannya daripada Perlis pun. Pak Mit Trading daripada Perlis. Sebab bila tahun lepas dia ke sana, dia dah melihat ini satu peluang yang besar sebenarnya. Tahun lepas kita sebagai visitor, sebagai pelawat, dan tahun ni usahawan kita yang dah pergi tahun lepas, tahun ni pergi untuk mempromosikan produk mereka. Jadi di situ keropok lekor tu pasarannya akan jadi luas sebab dia seorang saja yang ada keropok lekor di Jinju masa tersebut. Jadi kita harap bila ini ada satu kata test market, kita percubaan yang pertama untuk tahun ni, kemungkinan kita boleh harap kita boleh mendapat di situ ada business matching. Kita harap keropok lekor ni akan boleh mendapat perhatian penduduk Korea sendiri. Datuk, perkara yang pelik itu, perkara yang pelik tapi nyata. Saya pernah bercakap dengan Tan Sri Jamaluddin Jaji, sekarang Tan Sri, hari itu Datuk Sri, tentang produk kita. Umpamanya buah, buah manggis ke, buah durian ke, dia ada di Amerika tetapi bukan daripada negara kita, daripada negara jiran Singapura. Apa yang pelik tentang benda itu? Bagaimana perkara-perkara ini boleh berlaku sedangkan kita negara peluang barang-barang seperti ini ataupun buah-buah ini?
Dia Kat mana silapnya tu? Itu silap. Itu mungkin proses perhantaran masalahnya sekarang. Mungkin kita tak tahu macam mana kita nak uruskan direct. Kita melalui syarikat trading untuk menguruskan perkara-perkara tersebut. Kemungkinan di Malaysia ni untuk kita ekspor ke luar negara agak sukar sebab tak menepati kriteria yang dikendaki. Tetapi apa yang jaringan yang kita buat di Korea berbeza. Apa saja barang kita yang diproduk terus ke Korea. Kita direct lah. Direct. Kita wujudkan usahawan terus ke usahawan. Makna tak ada trading. Macam Tuan Hashim cakap tadi, Kepok Leko simple je. Nama Kepok Leko, tetapi kita akan tukar bahasa Inggeris, iaitu fish sauces. Oh, sedap nama Yes. Baru tak nampak Terengganu sikit. Tak nampak Terengganu. Apabila tukar je tu, sebab kita punya hasil ikan tu banyak. Daripada ikan kita hantar direct dengan harga market biasa, kita modify sikit, terus menjadi harga terus mahal. Jadi tak mustahil benda-benda yang simple macam ni boleh buat duit. So, Dewan Perniagaan Kuala Lumpur, apa produk killer dia yang sedang dirancang untuk dibawa ke peringkat global ni tu? Okey, selain pada Kepok Leko. Kepok Leko saya ingat tu yang terbaik tu. Yes, betul. Tapi kita lebih banyak benda-benda yang simple-simple. Kita tak pergi yang terberat. Simple-simple. Sebab apa, makanan yang snack ni memang dapat permintaan yang tinggi kat sana. Macam contoh daripada daripada ikan, betul, ikan, daging. Jadi kadang ikan tu saja kita dah buat berbagai jenis. Macam kita buat sampel macam nugget, berbagai bentuk, 3 segi, 4 segi, yang kita akan bawa ke Korea akan datang ni. Bihun tak ada tu Bihun tak ada. Pasal kalau bihun cat masjid tak orang nak boleh pakai. Baik, perkara-perkara yang kita fikirkan ini, kerana bila saya sebut soal-soal ini, dia bersangkutan dengan soal halal dan thayyibah. Ini perkara yang penting. Kita mempunyai pasaran yang besar, Datuk, kalau kita fikir soal halal ni. Sangat. Dari segi sudut ni, bagaimana Dewan memainkan peranan untuk mengenengahkan soal-soal ini? Okey. Majoriti agensi daripada sana juga ingin mendapat halal daripada Malaysia. Kerana Malaysia, halal Malaysia iktiraf di seluruh dunia. Agak sukar bahawa nak mendapat standard demikian. Alhamdulillah government kita telah berusaha untuk menaikkan halal daripada halal, dan sehingga kan masuk Arab, memang seperti kita halal memang sangat bagus. Jadi banyaklah luar negara ni inginkan halal daripada Malaysia. Ini ada kerana halal di Malaysia ni bukan dari sudut makanan, dari prosesannya. Betul. Itu yang sangat penting. Yang saya tengok bila kita sentuh soal industri halal ni, sudah pastilah ia perlu dikuasai, didepani oleh kalangan orang Islam. Tapi nampaknya kalau kita kaji secara dulu, orang lain yang mengambil keuntungan. Mungkin Dewan sedar perkara ni. Betul. Contohnya macam kita dah 3 tahun pergi ke Korea, industri halal ni telah di-explore ataupun telah diterokai oleh orang Korea sendiri yang in fact bukan Muslim pun. Jadi kita dah pergi melawat dekat pejabat dia, dan dia pun telah berkolaborasi dengan JAKIM di sini. Jadi memang mereka dah nampak dah pasaran yang besar untuk halal produk ni. Itu yang saya katakan tadi kan, sebab mereka bukan Islam pun, tapi dia nampak benda ni memang halal produk ni memang satu pasaran yang besar dan menguntungkan. Jadi kita sebagai usahawan atau Dewan Perniagaan sendiri, di sini kita akan menekankan kepada usahawan kita. Jadi itu yang antara agensi kerajaan yang kita hubungi dan membimbing kita adalah SIRIM sebenarnya. SIRIM di bawah program Grumbik dia. Jadi di situ kita nampak proses pelabelan, proses untuk menggunakan sedia halal dan seterusnya untuk packaging. Di sini usahawan bagi saya kena melalui proses ini dahulu sebelum produk dia kita pasarkan ke luar negara. Ini adalah satu jaringan yang usaha sama yang baik dengan SIRIM di bawah program Grumbik
MITI ini. Mungkin Cik Hashim boleh bagi satu dua contoh usahawan kita yang pada tahap yang terbaik untuk diketengahkan di peringkat antarabangsa, produk yang cukup menarik kan itu. Mungkin di cawangan Kuala Lumpur ni dapat mengenengahkan ini. Itulah macam Datuk Seri katakan tadi bahawa kita tidak memilih produk yang terlalu kompleks contohnya. Sebab macam keropok leko tadi, just keropok leko. Jadi apa yang kita jemput usahawan kita untuk melalui proses inovasikan produk dia contohnya. Jadi dalam kita punya proses tu kita dah mendapat satu dipanggil inovasi produk di mana keropok leko tu kita dah macam tu kita convert dia menjadi satu snack. Macam snack yang apa ni mudah boleh makan di KFC apa semua kan. Jadi tapi sebenarnya itu adalah keropok leko. Tapi bila diubah bentuk dia menjadi snack, dilekorkan. Jadi itu. Jadi itu. Jadi di samping itu kita nak usahawan bukan saja buat produk tapi dia buat konsep sendiri. Packaging macam mana? Apakah ini turut dititik beratkan? Mungkin kita tak sentuh sangat apa ni keropok leko. Mungkin produk-produk lain. Apakah Dewan menitik beratkan kerana kalau nak di peringkat antarabangsa memanglah kita kena ubah dari segi sudut sesuai dengan selaras dengan pasaran dunia kan. Okey, contohnya macam kita ke Korea ada satu produk sotong kering. Harga dia taklah mahal mana pun. Sekitar RM20 ataupun RM30 duit Malaysia. Dia ada dua packaging yang berbeza. Satu packaging biasa, harga dia berbeza lebih kurang RM10 duit Malaysia. Ini pun RM10. Tapi bila saya lihat tu yang harga mahal ni kita rasa macam nak boleh makan dah. Itu yang kita bawa kepada ahli dewan kita. Bermaksud di sini packaging tu pun mempunyai peranan yang penting. Jadi kita akan bawa usahawan kita ni kepada pihak SIRIM untuk diinovasikan dari segi labeling ataupun packaging produk mereka tu. Contohnya yang saya lihat macam kita pun ada buat satu program di Sekincang contohnya. Jadi usahawan kampung kita yang ada kuih bangkit tak silap saya. Jadi kita pun bagi dia satu input. Apa kata kalau puan inovasikan kuih bangkit ni contohnya bubur sikit berry contohnya. Jadi ini sebenarnya mereka pun tak melihat benda ini sebagai satu inovasi. Jadi kita sebagai Dewan Perniagaan bersama dengan agensi kerajaan perlu melatih usahawan desa ini supaya boleh upgrade ataupun inovasikan produk mereka bukan tahap itu saja tapi ke tahap yang lebih kreatif lagi untuk memastikan boleh peringkatkan antarabangsa. Dia penting itu kerana sekarang ni kalau kita tengok tiap-tiap petang kalau kita makan goreng pisang tu kita akan boring tu Tetapi ke atas goreng pisang tu kalau ditambah cheese dia jadi lain. Ini bukan yang harus difikirkan bagaimana kita nak inovasi, kita nak upgradekan barang-barang yang mungkin pada kita dah biasa tetapi di luar biasakan dia. Baik, kita akan bincang selepas ini perkara-perkara yang lebih menarik tentang usahawan kita ni dan pastinya Dewan Perniagaan Melayu Malaysia khususnya cawangan Kuala Lumpur ni mempunyai ataupun terpaksa berhadapan dengan pelbagai perkara untuk meletakkan produk-produk ni di peringkat antarabangsa khususnya melahirkan usahawan-usahawan kita agar berdiri sama tinggi. Baik, kita jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana.